Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ramai orang hantar mesej dan berhubung dengan saya minta supaya mengulas tentang keputusan mahkamah rayuan yang telah mengisytiharkan tidak sahnya Islam 3 orang kanak-kanak yang telah Islam di negeri Perlis itu. Dan sebahagian wartawan yang menghubungi saya bagi tahu dia malam ni lah saya jawab. Jadi saya tak ada perlu buat sidang media, wartawan kena mai kuliah. Jadi sebelum saya nak ulas isu itu, kita mengaji dululah, pasal kita main nak mengaji. Habis kita mengaji lagi, kita cakap balik isu yang pernah kita cakap itu sebagai satu ulangan kepada beberapa bab yang telah perkara yang telah kita cakap sebelum ini berhubung dengan cerita 3 orang kanak-kanak itu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula hadis ini dahulu, iaitu berikutnya adalah hadis Imran bin Husain. Kita masih lagi membicarakan tentang sujudus sahw. Sujud sahw ataupun sujud sahwi yang tuan-tuan sebut kerana tuan-tuan bubuh baris di belakang tu. Macam suratul kahf. Jadi orang sebut suratul kahfi. Kalau ikut-ikutnya dia waqaf, dia tak bunyi lah. Tapi mungkin orang Melayu tak ada perkataan yang sedemikian dalam bahasa kita. Surah Al-Asr, kita kata surah Wal-Asri, sebenarnya Wal-Asr. Maka apabila ada nama seperti nama Amr, orang Melayu kan sebut Amru, dia sebut sekali dengan ujung tu seolah-olah telah bersambung nama itu. Kita lihat hadis yang berikutnya. Tuan-tuan semua ada kitab? Siapa yang tak ada kitab? Cuba angkat tangan. Tak, bukan saya nak denda. Kerana ada pihak daripada Kuala Lumpur, individu yang hubungi pejabat, tanya berapa banyak lagi kitab diperlukan. Dia tuan-tuan cuba angkat tengok, saya nak agak berapa orang. Okey, 3,002 biji. Lihat hadis ni untuk kita baca bersama. An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, Allah redha kepadanya dan Allah redha kepada bapaknya. Kerana Imran itu sahabi dan bapaknya juga Husain sahabi. Kedua-dua mereka telah menganut Islam agak lewat, iaitu pada tahun yang ke-7 Hijrah. Berarti baki hanya lebih kurang 3 tahun lebih sahaja bersama dengan Nabi SAW. Samalah dengan Imran bin Husain yang masuk Islam pada tahun berkenaan ialah Abu Hurairah. Abu Hurairah pun antara yang lewat masuk Islam.
Cumanya dia mengaji rajin sikit. Bersungguh-sungguh dia tak pergi mana, dia tunggu Nabi SAW Abu Hurairah itu, maka banyaklah riwayat-riwayat hadis daripada beliau. Dan dia mengambil daripada sahabat-sahabat yang lain bagi peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum dia masuk Islam. Imran bin Husain, macam hari itu kita telah sebut, ada beberapa riwayatnya di dalam Bukhari dan Muslim. Dia kata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam salla bihim fasaha fasajada sajdatain thumma tashahhada thumma sallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Al-Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dalam sunannya. At-Tirmidzi bagi status hadis ini, dia kata hadis ini hasan di sisi dia. Wal Hakimu, Al-Hakim, yakni Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dia kata wasahhahu, dan dia telah mensahihkan hadis ini. Hakim kata hadis ini sahih. Sekali kita tengok, Hakim kata hadis ini sahih, memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Tapi sebab apa saya sebut ni? Sebab kita nak kritik pandangan ini. Kita nak kritik pandangan ni. Oh, dia kata, ini nak kritik ulama. Sabar Ustaz, dengar elok. Macam mana dia punya perbahasan di kalangan ahli-ahli hadis. Apa hadis ni kata? Dia kata Imran bin Husain. Bila kita kata Imran bin Husain, taklah semestinya, kalau orang kata Abu Hurairah kata Nabi bersabda, tidaklah semestinya hadis itu sahih. Kesahihan hadis itu bergantung kepada rangkaian perawi-perawi yang meriwayatkan itu. Daripada rawi yang mana sampai kepada penulis kitab, sehinggalah kepada Nabi, rangkaian itu yang menentukan. Untuk nak dakwah, semua orang boleh dakwah. Tuan-tuan pun boleh duduk, tuan-tuan boleh duduk kata Sayyidina Umar telah meriwayatkan, sama orang boleh buat cerita. Macam mana nak tahu cerita dia betul ataupun salah? Kan? Mesti pembuktiannya melalui jalur ataupun jalan sanad. Jalan perawi itulah. Siapa dia yang cerita? Daripada siapa? Daripada siapa? Daripada siapa? Baru kita boleh tahu cerita betul kata. Sebab itu sebahagian orang, dia takut dengan sanad ni. Jadi dia buat apa? Mimpi senang. Siapa tak jumpa? Aku seorang Tok guru kami telah mimpi. Nak tanya siapa? Tak boleh. Sebab apa? Dia seorang yang mimpi. Nak bukti macam mana? Aku mimpi. Melainkan nak bukti, aku pula mimpi malam tadi, Nabi kata mimpi hang batai. Yang tu. Tapi itu dakwaan palsu lah. Sebab itu maka laulal isnad laqala man sya' wa ma sya'. Jika tidak kerana sanad, maka akan berkata-katalah sesiapa saja. Sesiapa pun akan berkata-kata, dan apa saja dia boleh kata. Lagi nak membuktikan apa? Membuktikannya sanad. Sammu lana rijalakum, bagi tahu kepada kami rawi kamu. Okey. Kita tengoklah konten riwayat hadis ni, ataupun kita kata matan dia. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam salla bihim. Nabi telah salat dengan mereka. Dengan sahabatlah. Fasaha, baginda lupa. Dan kita telah cerita perkara-perkara yang berlaku dalam solat Nabi. Nabi pernah solat 2, padahal 4. Nabi ingat dah sudah 4. Pernah juga 3, sebenarnya belum cukup lagi 1. Pernah juga terlebih sampai
5. Ini peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam salat Nabi SAW. Kerana Allah mahu daripada kita untuk mempelajari tentang salat. Okey. Dia kata Nabi salat dengan mereka fasaha. Nabi lupa. Hadis ni, riwayat ni maksud report ini. Satu hadis tu mungkin saya nak bagi tuan-tuan faham, bagi yang baru mengaji ke apa. Tuan-tuan dengar satu orang mengajak macam ni, ceramah. Saya mengajar. Setiap yang dengar ni, dia mungkin akan balik pergi cerita pada anak murid dia, ataupun cerita pada orang lain yang tidak hadir. Versi dia cerita tu boleh jadi dia cerita sebiji macam mana yang saya sebut. Boleh jadi juga dia tak cerita sebiji macam saya sebut, dia pakai ayat dia sendiri. Betul tak? Betul? Mungkin. Ataupun dia lihat satu kejadian berlaku. Orang ni mungkin cerita, dia cerita yang ni dulu. Semua tu betul. Yang ni dia cerita yang ni dulu. Apa yang dia nampak dulu, dia akan riwayatkan. Cara struktur penceritaan. Tapi yang penting, bagi riwayat yang benar, konten yang diceritakan itu walaupun macam mana ayat dia, dia akan jadi sama. Maksudnya maksud dia tu bila disusun balik, sama. Dia kata, aku tengok satu orang accident. Berdarah kaki dia. Tak boleh bangun. Lepas pada tu, orang kampung datang tolong. Mai seorang lagi tengok peristiwa. Aku tengok orang ramai. Aku tengok apa dia berlaku. Tengok-tengok satu orang duduk tengah baring. Yang tadi tak kata baring, dia kata tak dia bangun. Seorang duduk tengah baring. Luka lutut dia. Tadi dia kata berdarah kaki dia. Yang ni kata luka lutut dia. Tapi makna dia sama. Tuan-tuan faham ke ni? Nak bagi mengaji, bagi faham. Bukan nak mengaji, nak bagi kita bodoh. Nak bagi mengaji, bagi kita faham. Mengaji dia akan upgrade pengetahuan kita. Okey. Jadi, rawi-rawi yang mendengar apa yang Nabi sampaikan, sahabat akan menceritakan balik kepada mereka yang bukan sahabat, iaitu tabi'in, anak murid mereka. Tabi'in tu pun dia ambil daripada sahabat tu, kadang-kadang dia summarize, kadang-kadang dia bagi, dia ringkaskan, kadang-kadang dia bagi dengan bahasa dia. Yang penting konten ataupun matan tu membawa makna yang sama. Kalau ada satu orang tengok kejadian aksiden, 10 orang tengok ataupun 5 orang tengok, tadi dia cerita terbaring, ni dia kata tak bangun, ni kata kaki berdarah. Seorang lagi cerita yang sama. Aku tengok kelang kabut orang. Pergi tengok seluar biru dia terkoyak. Nampak darah menitis. Dia tak kata kaki berdarah, dia tak kata lutut cedera. Semua cerita lebih kurang. Mai satu orang lagi cerita. Aku tengok orang accident. Cerita yang sama. Darah banyak. Tengok tangan dia putus. Dia punya lain. Kita timbul soalan. Adakah semua orang ni tak report bab tangan? Ataupun dia saja nampak tangan? Tiba-tiba mai satu orang lain cerita sama juga. Kepala pula putus. Kita kata hak kepala putus ni masalah. Pasal hak lain tadi tak bangun. Ni sampai kepala putus ni. Jadi semua report ni, kalau orang tu dia selalu report, walaupun dia bukan pendusta, dia selalu duk keliru. Kaki kanan luka, dia report kaki. Orang lain semua kata kaki kiri luka. Dia seorang kata kaki kanan. Jadi, tapi dia bukan pendusta. Kita kata dia ada masalah pada perhatian dia. Dia ada masalah pada ingatan dia. Kalau dia bukan pendusta. Dia ada kelemahan pada ingatan. Tapi dia kata kalau aku pergi tengok accident, hancur. Masa hancur tu orang tu, masa tu aku nampak roh dia berjalan dekat aku. Kita tahu. Yang ni geng telan ubat tak hancur ni. Aduk muncul. Yang tu pendusta.
Nak bagi tuan-tuan faham bagaimana peristiwa-peristiwa diriwayatkan. Okey. Hadis ni dia kata, anna Nabi SAW salla bihim. Nabi sembahyang dengan mereka. Fasaha, Nabi lupa. Fasajada sajdatain. Nabi sujud 2 kali. Dia tak bagi tahu sembahyang apa, tapi dia kata Nabi bila lupa sujud 2 kali. Thumma tashahhada. Sujud 2 kali tu ialah sujud sahwi itulah. Sujud sahwu tu. Thumma tashahhada. Kemudian baginda bertasyahud, baca tahiyat. Thumma salam. Kemudian bagi salam. Riwayat ni agak lain. Sebab apa? Sebelum ni kita duk baca, semua memang kata ada sujud. Tapi taklah pula kata, lepas sujud tu, tasyahud, tahiyat. Tapi riwayat dia kata, lepas sujud ni, tasyahud. Tuan-tuan kalau tak mengaji ilmu hadis, kalau dia berkata, apa nak mengaji ilmu hadis? Dengar orang sudahlah. Kita tak akan tahu, kita akan ingat, agama ni rekaan. Kita tidak akan tahu sebab. Bila kita mengaji ilmu hadis, kita akan tengok the beauty of knowledge. The beauty of discipline of knowledge. The beauty of science of hadis. Macam mana ilmu itu, keindahan ilmu itu. Okey. Apa masalah pada riwayat ni? Riwayat ni dari segi rawi, dia tak ada masalah. Semua rawi dia dipercayai. Cuma yang menjadi persoalan, dia kata selepas sujud sahwi ada tasyahud, baru bagi salam. Yang ni lain daripada apa yang kita telah baca riwayat-riwayat yang sebelum ni. Untuk cuba memahami mengapa hal itu terjadi, ulama-ulama ambil balik rangkaian sanad itu. Siapakah rawi yang riwayat hadis ni? Karena Al-Hakim kata hadis ni memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Adakah benar dakwaan Al-Hakim? Ini pun satu. Kalau satu orang kata, tak semesti. Oh, dia ulama besar, dia kata kita terimalah. Dia juga mesti mendatangkan bukti. Sekarang di Indonesia, tuan-tuan tengok pertarungan. Mereka bahaskan orang yang mendakwa keluarga Nabi di Indonesia tu tak sampai dia punya jalur keturunan dia tu kepada Nabi. Ini perbahasan di Indonesia. Dan kemudian mereka-mereka di Indonesia tak mengaku tu Habib tu telah disuruh buat DNA. Dan kalau tengok perbahasan mereka lah, mereka kata setakat yang buat DNA ni bukan saja tak sampai kepada Nabi, tak sampai kepada Arab pun. Oh, kalau tu tuan-tuan boleh ikutilah perbahasan, perbincangan. Kerana dia teknologi DNA ni sampai ke peringkat boleh tahu DNA Nabi, DNA Quraisy. Semua asyraf-asyraf di Saudi, di sebahagian besar negara Arab telah buat, memang sampai. Memang kategori tu keluarga Nabi. Hak duk mengaku kok Nusantara ni, dia tak, bukan saja tak sampai kepada keluarga Nabi, Arab pun tak sampai. Dia pergi ke Afrika. Itu kelebihan. Dan sekarang ni dia duk lawan challenge. Kau mengaku buat test DNA. Kau mengaku buat test DNA. Pasal duk mengaku mimpi banyak sangat ni. Tiap-tiap hari Nabi duk main rumah depa, mimpi depa. Jadi orang pun penin, orang pergi cek, betul ke depa ni? Aisyah pun tak habaq mimpi Nabi duk jumpa. Ali sendiri pun tak kata perang Siffin, perang Jamal, Nabi duk main jumpa tiap malam. Tak pernah dakwa pun. Depa ni sakan sangat. Sekarang ni orang minta yang tu berpeluh lah. Tabah, kita tinggalkan mereka. Al-Hakim kata penuh syarat. Tapi bila kita tengok apa rangkaian rawi ni, rangkaian rawi ni, hadis ni mari daripada yang sanad Al-Hakim ni datang daripada Muhammad bin Abdullah bin Al-Musanna Al-Ansari. Dia ambil daripada siapa? Dia ambil daripada seorang yang bernama
Ash'ath bin Abdul Malik Al-Humrani. Tadi Muhammad bin Abdullah Al-Musanna tu diambil daripada Ash'ath bin Abdul Malik Al-Umrani. Ash'ath ni kata dia ambil daripada Muhammad bin Sirin dan daripada Khalid Al-Hazza. Muhammad bin, tuan-tuan boleh bayangkan, dia dengar, yang atas tu, tuan-tuan nak kena bayang, Muhammad bin Abdullah Al-Musanna ni dia kata dia dengar daripada siapa? Dia dengar daripada Ash'ath bin Abdul Malik Al-Humrani. Ash'ath dengar daripada siapa? Ash'ath ambil daripada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin orang tak petikai, ini jago besar, ya, kan, yang meninggal pada tahun 110 Hijrah. Muhammad bin Sirin daripada Khalid Al-Hazza, Khalid daripada Abi Qilabah, daripada Abil Muhallab. Okey. Ini antara rawi-rawi yang mereka ambil. Daripada rawi ni kita dapati dakwaan Al-Hakim kata hadis ni memenuhi Bukhari dan Muslim. Ash'ath bin Abdul Malik Al-Humrani ni, dia ni tidak dalam senarai rawi Bukhari. Dia tak ada dalam senarai rawi Bukhari tu. Al-Hakim tu memang hebat sikit ilmu hadis, tapi banyak juga dakwaan dia yang kita tengok tidak dapat dibuktikan. Kerana salah satu syarat nak kata hadis tu Bukhari dan Muslim, memenuhi syarat Bukhari Muslim, rawi mesti rawi Bukhari dan Muslim. Nama dia tak ada. Okey, bukan nama dia tak ada. Hadis ni yang datang melalui riwayat orang lain. Tadi Muhammad bin Sirin tu yang lain. Hadis ni yang datang melalui, yang tidak melalui Ash'ath bin Abdul Hakim Al-Humrani. Maksudnya, tuan-tuan tadi, tuan-tuan mai dengar saya, orang ni ambil daripada orang ni, orang ni ambil daripada orang ni. Kalau melalui jalan cerita kawan ni, ada cerita ni. Jalan orang lain semua tak ada cerita tu. Macam saya buat contoh tadi, faham tak? Seorang ni saja yang duk kata misalnya tadi putih tangan. Hak lain semua tak cerita putih tangan, hak lain semua cerita luka kaki. Tuan-tuan faham tu? Tapi yang cerita putih tangan ni pun bukan pendusta, kita kenal dia okey. Kita boleh kata apa? Mungkin dia keliru. Mungkin dia tengok jauh kot, tangan dengan kaki dia tak clear kot. Okey. Rawi-rawi yang lain yang tidak melalui riwayat-riwayat yang tidak datang melalui Ash'ath, menunjukkan bahawasanya tidak ada perkataan tasyahud ni, yang ada salam saja. Anda faham ni? Orang lain tak mai, walaupun dia bukan pendusta, tetapi Ash'ath tak boleh lawan rawi-rawi lain yang lebih kuat, seperti Syu'bah bin Hajjaj. Riwayat juga riwayat ni, dia tak ada pun kata tasyahud tu. Seperti juga Wahib bin Khalid, dia tak kata pun. Ismail bin Ulayyah, ini semua nama-nama besar. Dalam riwayat mereka, cerita ni tak ada cerita tasyahud ni. Jadi ulama hadis kata Ash'ath tak boleh dipegang dalam kes ni. Tuan-tuan faham? Sebab orang hak mai dengar kuliah ni semua cerita macam lain. Tiba-tiba seorang tu dia balik, dia cerita macam lain. Walaupun katalah dia ni sebelum ni duk main mengaji, bukan duk tipu. Kita kata sama ada hang mengantuk, hang tengok handphone lain pun hang terpengaruh, tersilap dengan macam-macam. Lalu sebahagian para ulama mereka tidak bersetuju dengan riwayat Ash'ath yang kata lepas sujud tahiyat baru bagi salam. Okey. Kerana umpamanya Imran bin Husain, di dalam riwayat yang lain Abi Qilabah, Muhallab dan mereka riwayat hadis yang Nabi semayang asar. Imran bin Husain juga. Nabi salat asar fasallama fi salasi rakaat. Nabi bagi salam pada rakaat yang ketiga.
Tuan-tuan ingat hadis kita baca itu Nabi bagi salam pada rakaat yang ketiga. Kemudian lepas Nabi bagi salam, Nabi bangun, Nabi pergi. Satu orang yang kita kata Zulyadain ataupun Khirbaq nama dia. Dia yang pergi bagi tahu pada Nabi SAW, semayang Nabi korang. Lepas dia tanya, Nabi keluar. Dalam riwayat tu Nabi keluar, dia kata ghadban yajurru ridaahu. Nabi keluar dalam keadaan selendang Nabi pun heret macam tu dah, tak ada nak tak. Mai tanya, betul ke dia cakap ni semayang korang? Betul ya Rasulullah. Asadaqa hadha? Betul ke? Betul. Hadis inilah. Fa shalla raka'atan summa sallam. Nabi semayang tambah lagi satu rakaat. Kemudian Nabi bagi salam. Summa sajada sajdatain summa sallam. Kemudian Nabi sujud 2 kali. Nabi bagi salam. Tak ada perkataan Nabi tasyahud. Tuan-tuan faham cerita ni? Maksudnya macam mana mereka trace. So mereka kata masalah ini bukan pada masalah riwayat Imran, tapi masalah pada Ash'as. Pasal orang lain semua tak ada versi ni, dia yang ada. Maka sebahagian para ulama telah mendhaifkan hadis ini. Namun ada di kalangan mazhab, ni yang kita perkembangan mazhab, yang menerima hadis ni. Bila mereka menerima, maka ada riwayat dalam amalan, dalam mazhab Malik dan mazhab Hambali, yang dia kata sujud 2 kali, kemudian tasyahud, kemudian bagi salam. Tu sujud sahwi. Kalau tuan-tuan tengok, antaranya mereka beramal dengan hadis ni. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan selainnya, mereka tak amal yang ni. Kenapa? Adakah kerana mereka tak tahu hadis ni? Mereka tahu hadis ni. Sebab tu tahu hadis saja, tahu matan saja tak mencukupi. Kena tahu latar masalah hadis. Jadi mereka kata hadis ni ada kekeliruan pada Ash'as, ataupun dia panggil mukhalafatus siqat. Telah menyanggahi orang yang siqah. Kalau orang tu dhaif, dia menyanggahi orang yang siqah, dalam istilah-istilah yang mutaakhir, dia kata syaz. Kau tu ingat tak kuat? Pergi cerita satu cerita yang bercanggah dengan orang-orang yang ingat, dengan orang yang ingat kuat. Kita nak pakai mana? Ingat kuat ke ingat tak kuat? Kita kata, ni dalam rekod aku dah tahu, selalu lupa. Kan? Okey. Ada pula orang yang ingat kuat, tapi dia bercanggah dengan orang-orang lain yang lebih ramai pada dia, yang juga ingat kuat. Kita nak pakai mana? Kita pakai yang logiknya, kita pakai yang ramai lah. Okey. Cuma dalam ilmu hadis, tuan-tuan yang mana letih dengar ni, saya lebar sikit pasal ada pelajar kuibs ni nak kita faham. Cuma dalam ilmu hadis, dia kata kadang-kadang hal itu dinamakan dengan ziyadatus siqah. Ziyadatus siqah ni dia tak bercanggah, cuma dia ada informasi yang lebih. Dia ada maklumat lebih yang depa terlepas. Macamlah saya buat contoh aksiden, dia ada cerita lebih. Cerita lebih tu bukan bercanggah. Dia tengok benda yang mereka tak tengok. Itulah yang timbul masalah dalam gerak jari. Rawi lain tak kata gerak jari. Ada rawi kata gerak jari. Adakah gerak jari itu bercanggah dengan rawi yang siqah? Ataupun dia ada maklumat tambahan yang sebenarnya tak bercanggah? Dah tunjuk isyarat tu dah betul dah. Cuma gerak, mereka tak habaq, dia habaq. Yang dia bagi tahu tu betul. Tak bercanggah dengan mereka. Tapi informasi tambahan. Siapa yang pakai yang tu, dia gerakkan jari. Siapa yang tak pakai yang tu, dia diamkan saja. Cuma kalau dia kata ada tak tentang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an, secara zahirnya riwayat tak ada. Diandaikan dengan peristiwa-peristiwa Abdullah bin Umar menunjukkan syarat ketika syahadah, mereka kata diangkat ketika itu. Itu
diandaikan. Itu sampingan nak bagi faham. Okey. Dalam mazhab Syafi'i dan juga Ibn Taymiyah juga pilih kaul ini, dia kata hanyalah kita sujud 2 kali, kita tidak baca tasyahud. Kita tak baca tasyahud. Jadi dengan itu maka kita akan tak perlu baca tasyahud, dan kerana beramal dengan hadis-hadis yang lebih banyak dibandingkan hadis ini, bukan kerana tolak hadis Nabi, kita rasa ada masalah teknikal pada Ash'ath bin Abdul Malik Al-Humrani. Faham ke tuan-tuan saya cerita ni? Kena tanya banyak kali. Okey. Sebelum saya pergi, pasal hari ini saya janji saya nak jawab sikit isu ni. Tuan-tuan dengar sikitlah saya nak jawab. Cerita pasal ramai tanya ni, itu dah jawab dah, tapi setiap kali ni macam tu lah, ada orang kata, pasal apa Mufti Perlis tak pergi jawab ni isu budak 3 orang ni? Tak berjuang kan? Tu pun nak kata terlalu ubat tak ancok ke apa, saya tak tahu. Dia sampai tak tahu isu. Isu itu ialah isu negeri ini. Saman yang mereka buat itu ialah saman kepada pendaftar. Saman kepada pendaftar Islam, untuk orang yang masuk Islam. Pendaftar keislaman negeri Perlis, dan saman kepada Mufti Perlis. Dia saman saya. Tapi untuk pergi mewakili ke mahkamah itu, penasihat undang-undang pergi negeri. Dan Tuan Zainul Rijal dengan tim dia, Hanif Katri dan tim juga termasuk Zainul Rijal, mereka ini menjadi peguam bagi pihak kita di dalam menghadapi kes ini. Kes ini saya adalah supaya yang terlepas kereta api, yang tak apa tahu apa cerita kes ni. Kes ni menjadi dikaitkan dengan negeri Perlis. Bukan kerana tiga orang tu orang negeri Perlis. Mereka itu datang daripada Kedah, daripada Penang, sebagai amat duduk di Penang selepas daripada itu. Cumanya mereka ni, macam mana tuan-tuan tahu, kita dah cerita dulu, pada 7 hari bulan 7 tahun 2000, Nagaswaran, bapa kepada 3 orang budak ni, telah bawa anak-anak dia mari ke Perlis untuk menganut Islam. Dia nak menganut Islam, dan anak-anak dia tu kita daftar sebagai anak mualaf lah. Dia menganut Islam. Pasal apa dia menganut Islam? Di Perlis, duduk jauh. Tanya dia. Orang tanya, pasal apa Sabri Yunus dan isteri dia ingin berkahwin di Perlis? Tanya dia. Mungkin ada istimewa lah dari Perlis. Pasal ramai orang duk cakap sangat. Mungkinlah kan. Kita taklah dakwah apa-apa. Aku nak dakwah kata mimpi malam tadi ke, nampak wali main terbang ke atas. Kita tak dakwah yang tu. Kan? Tapi orang berminat nak datang. Kerana di atas khabar kepada dia, Islam di negeri Perlis lebih mudah, lebih membantu dan berbagai-bagai lagi. Memang itu adalah facts. Untuk saudara-saudara baru, mereka tahu Islam di negeri Perlis ialah paling mudah dan paling tinggi memberikan bantuan segera kepada mualaf. Masuk je Islam di sini, tinggilah dia dapat. Saya tak mau sebut, takut tuan-tuan pun teringin nak masuk baru pula. Sebagai satu peruntukan di dalam bahagian mualaf yang ada di dalam zakat, dan sebagai tanda maib memainkan peranannya di atas zakat yang telah diberikan oleh orang ramai kepadanya. Kita bagi ya. Sebagai orang dia tak ada dulu kita rasuh mualaf. Itu pun berdengung.
Ya, peruntukan syarak yang ada. Dia datang ke negeri Perlis, dia didaftarkan anak-anak ini, dia bawa 3 orang anak dia. Kita tak ada nak cek dia apa semua, mak dia lepas mana ke apa. Bapak dia datang, bawa anak-anak dia. Dan kemudian kita letakkan anak-anak dia ini di bawah kategori anak mu'allaf. Mereka telah Islam dan elok Islam mereka, budak-budak ni. Bapa dia tu, dia sebelum nak Islam tu, dia ada macam-macam masalah. Dia telah pergi ke hospital, macam kita cerita, dia jumpa beberapa orang pendakwah, dia ikuti program mereka sehingga dia akur bahawasanya dia nak terima Islam. Dan pendakwah-pendakwah ni yang bagi tahu dia, kalau nak Islam, nak mudah cerita, nak faham Islam apa, pergi ke negeri Perlis. Mereka bukan orang Perlis, tapi mereka kempen, pergi ke negeri Perlis. You pergi ke Perlis. Jadi, dia daripada Sungai Petani, dia datang ke Perlis. Bila dia datang ke Perlis, dia dah Islam, balik. Kemudian dia balik pada 12 hari bulan 9 2020 tu, 2 bulan selepas itu dia daftarkan kepada anak dia satu yayasan Abu Bakar yang berada di Pondok Asam, Jalan Pinang, Pokok Asam ni, Tikam Batu, Sungai Petani. Budak-budak ni saya ambil dokumen dia. Dia duduk di sana. Dan ketika budak-budak duduk di sana, diiringi bapak dia selalu duduk tengok dia. Ada seorang ustazah yang duk ambil berat dia, Ustazah Nazirah dulu yang kita dengar cerita dia. Ni saya cerita balik, itu dah cerita dah, kerana ada orang yang lupa. Ustazah Nazirah ni pun dulu dia adalah Hindu, dia masuk Islam. Bagus perjuangan dia. Dia tengok budak-budak ni, dan bapak dia selalu duk pergi tengok budak-budak ni. Bila bapak dia, bila dia duduk di sekolah, dia pun bersungguh sehingga dia hafaz surah-surah, pakai tudung, menang pertandingan azan, baca surah, banyak surah yang hafal. Elok Islam budak-budak ni. Kemudian, macam mana kita tahu bapak dia masuk dalam. Bapak dia ni background dia macam dia bukan dadah, dia kata dia ambil dadah. Dia masuk dalam. Bila dia masuk dalam, anak-anak ni heran, pak dia tak mai. Ustazah ni lah yang ambil berat, tengok anak-anak ni. Tapi ustazah ni di Penang. Jauh dia nak berulang alik, akhirnya dia bawa anak-anak ni pindah pergi duduk di Penang, dekat dengan dia untuk letakkan di sekolah. Bagi mengaji. Di atas inisiatif ustazah ni juga, mencadangkan pada mereka supaya cari mak mereka. Ustazah ni lah yang usaha pergi cari mak mereka, hantar email, hantar macam-macam. Sehingga mak mereka tahu di mana anak mereka berada. Beberapa orang ahli politik yang dulu saya kecam mereka habis-habisan, sebahagian mereka dah tunggang langgang, ada yang parti dia pun tak terima ke apa, saya tak tahu dah. Mereka ini bila tahu ustazah ni, mereka telah buat satu kenyataan, buat live cerita budak-budak ni telah dicolek dan dipaksa masuk Islam. Dan disebut Perlis. Sebab tu dia kena. Dan mereka telah ugut ustazah yang berniat baik itu nak bunuh dan seumpamanya. Report macam-macam, polis ada. Geng-geng politik itu masuk campur. Dan dibantu oleh lawyer yang macam-macam, mereka lawan kes ini. Dalam proses tu, anak-anak tu dibawa pergi sekolah Islam, sehingga elok Islam mereka. Sehingga akhirnya nampak perebutan tu sakan. Sehingga menakutkan. Mereka ugut, ustazah ni kena lari. Bayangkan dalam negara orang Islam, puak-puak ni boleh ugut orang Islam. Boleh ugut, nak mencederakan, nak mengambil tindakan.
kepada ustazah ni sehingga dia terpaksa menyembunyikan diri. Dia rasa tak ada tempat untuk lindungi kerana tak ada siapa nak lindungi budak-budak ni. Lalu dia bawa budak-budak ni datang semula ke Perlis, tempat mereka pernah Islam. Kita bila mari, kita bagi protection dah kat dia. Dan ketika itulah, bukan kita menyembunyikan dia. Ketika itulah saya berjumpa dengan mereka. Saya bertanya dan mereka bagi tahu pada saya bahawasanya dia tak kenal, dia bukan tahu mufti tak mufti, budak-budak ni. Dia bagi tahu, ustaz, kami nak Islam, kami nak belajar agama. Kami tak mau balik kepada mak kami. Masa tu dia bagi tahu. Datang bapa, mak saudara dia, pak saudara mereka yang juga bukan beragama Islam, agama Hindu, hadir dalam perbincangan pertemuan saya dengan budak-budak ni. Dia membawa pesan daripada abang dia tu, minta supaya jaga anak-anak ni, walaupun dia datang dengan keadaan nampak dia seorang Hindu, tapi dia cakap dalam bahasa Tamil dengan mereka. Dia kata bahawasanya Datuk kena bagi mereka ni Islam kerana mereka nak Islam. Itu pak saudara dia, mak saudara dia hadir dengan kita, minta kita protect budak-budak ni untuk kekal pakai Islam. Kemudian tim-tim geng-geng tu takut nak main Perlis. Patutlah kali kita kata nak kena main ke Perlis. Pasal kita tahu our limitation, sebab yang dia tu mak dia, kita bukan mak dia. So sentiasa dia ada hak kat atas anak dia. Budak-budak ni tak mau pergi. Di balai polis, di Kangar ni, budak-budak ni sampai menjerit, menangis, tak mau ikut mak dia. Kerana mereka bagi tahu mereka nak Islam. Tapi oleh kerana kita tahu, kita tidak ada berbidang kuasa dalam hal itu, maka mereka ni dia ambil, ditempatkan di rumah kebajikan oleh pihak berkuasa, bukan di Perlis, di Kedah. Tuan-tuan tahu, geng-geng mangkap tu, dia kata bahawasanya kita telah sorok dan colek budak-budak ni. Sedangkan tak ada, dan kita telah halang ibu bapa dia nak main jumpa dia. Ibu dia nak jumpa. Bukan kita halang. Dia tak duduk di bawah kita. Dia duduk di bawah kebajikan. Kebajikan memang ada prosedur. Masa tu musim COVID apa semua, you bukan boleh duduk pergi masuk tu asrama. Tidak di bawah kita. Tapi kita tahu sukar kes ni kerana bapa dia duduk di dalam. Kalau bapa dia duduk di luar, senanglah pergi dengan pak dia, ni anak dia. Tapi artinya, the only pihak yang paling berkuasa pada budak-budak ni, ialah ibu dia. Kita tahu keadaan tu. Tapi kita mengambil amanah bapa dia, dan semangat anak-anak ni yang ingin Islam, dan mempertahankan Islam. Kemudian kes itu, kita buat tuntutan untuk bagi pendidikan agama pada mereka. Kita tawar kepada mak dia, nak bagi semua, asalkan mak dia boleh main duduk di Perlis. Dengan dia duduk di Perlis, kita biayai dia. Cuma kita nak ambil anak dia, kita hantar ke sekolah agama, bagi peluang. Kita tak kacau dia dengan anak dia. Of course lah, dia orang tu counter macam-macam. Dan mak dia daripada tak pasal-pasal jadi berhubung, bermusuhan dengan kita. Bila kes ni dibawa ke mahkamah, tentulah hak di sudut untuk menjaga budak-budak ni kita dah agak dah tak dapat ke kita. Dan kita pun tak ada isu. Isu kita bukan kita nak ambil budak tu. Isu kita nak pertahankan Islam mereka.
mak dia ambil. Lepas mak dia ambil, ringkas cerita, kita pun tak tahu budak-budak ni ke mana. Tak ada siapa yang ada akses nak pergi jumpa budak-budak ni. Dan mak dia telah buat kenyataan-kenyataan di dalam media yang kita baca. Anak-anak dia ni nak semayang, anak-anak dia ni tak buka tudung, anak-anak dia ni waktu semayang pergi semayang. Itu juga telah menjadi argumen yang dipakai oleh hakim pada bulan pada bulan 5 tahun 2023 yang mengekalkan bahawasanya keislaman mereka tak boleh dibatalkan. Antaranya kenyataan ibu dia sendiri yang menunjukkan anaknya mengamalkan Islam, bukan dipaksa. Dan masa tu antara argumen kita, pengislaman mereka itu di sudut undang-undang adalah di negeri Perlis dia sepihak saja. Mereka kata ini berbeza dengan federal. Siapa tafsiran mana yang hendak dipakai? Masa awal patutnya kita diberikan hak untuk setelah dibatalkan permohonan ibu dia untuk mengisytiharkan Islam anak dia tak sah, patutnya kita dapat hak maibs untuk ajak anak-anak ni Islam. Budak-budak tuan-tuan bayangkan, kecil lagi, duduk dalam suasana tu dikepung oleh suasana yang lain yang berbeza dengan suasana Islam itu. Kita tak dapat akses itu. Tiba-tiba mahkamah telah membuat satu keputusan. Masa tu yang kata dia Islam tu, hakim dia Wan Ahmad Farid, Wan Saleh. Bagus hakim tu lah, kita seronok keputusan dia. Tiba-tiba mahkamah telah buat satu pengisytiharan kemudian bahawasanya budak-budak ni dia semak semula. Dia pergi guna mahkamah balik. Pada 11 bulan 10 katanya Islam dia tak sah. Masa awal mahkamah kata sah. Sebab mahkamah pergi jumpa budak-budak ni kata tak mau Islam. Kita pun tak tahu, kita tak jumpa. Mahkamah kata dia jumpa. Kita nak ukur pun tak tahu. Apa ukuran mahkamah? Yang mahkamah kata budak-budak ni tak mau Islam tu kita tak tahu. Siapa pihak mahkamah yang pergi jumpa betul-betul ditanya pun kita tak tahu. Cumanya saya sebelum nak mai kepada cerita kemarin ni yang telah isytihar kononnya Islam mereka tak sah. Sebelum ada di kalangan orang Islam dulu dalam tempoh ni. Pertama ada orang Islam yang kata marah, apa Perlis ni duk tekan budak supaya masuk Islam. Itu dulu saya dah jawab dah. Sebahagian yang duk rahmatan lil alamin ni. Okey. Rahmatan lil alamin tu betul. Kawan yang guna slogan tu tak betul. Sebahagian dia kata, biar pirah tu Perlis, kita tak payah sokong. Sehingga dalam isu tu kepuakan. Dan dia orang anggap kekalahan itu kekalahan Perlis. Kita tak kalah Perlis. Kita telah memainkan peranan kita. Sehinggalah kemarin mahkamah mengenepikan keputusan mahkamah tinggi mengekalkan status quo Islam. Kita bawa ini kita mahkamah rayuan. Mungkin kita boleh pergi mahkamah tinggi. Mahkamah rayuan kata status quo Islam tu dinafikan. Budak-budak ni tak Islam pada sisi mahkamah. Kita tak mahu nak ulas mahkamah. Hakim-hakim tu termasuk hakim orang Islam, mereka kata apa yang bermain dalam pemikiran mereka kita tak tahu. Cumanya apa yang ada pada maib ialah kita mungkin usaha buat rayuan lagi, lawan satu peringkat lagi. Okey, itu senario di sudut undang-undang.
Saya nak cerita tuan-tuan di sudut manusia. Di sudut manusia. Apabila satu orang itu datang untuk Islam dan Islamnya tidak dipaksa, sah ataupun tidak Islam dia? Sah. Di sisi, kita cerita orang awam dulu, sebelum cerita bab budak-budak. Satu orang mai, Islam tak pernah paksa. Bapa dia ni pun kita tak paksa. Dia yang bawa, bukan kita yang pergi cari. Kemudian kanak-kanak yang Islam, kanak-kanak yang telah menganut Islam, sah ataupun tidak Islam kanak-kanak? Dulu saya telah jawab. Tuan-tuan, sebahagian orang masa tu, kita mazhab Syafi'i tak sah, jangan. Baca kitab bagi habis. Mazhab Syafi'i memang dia kata Islam kanak-kanak yang belum baligh tidak sah. Tetapi kena tengok sudut apa yang dia bahaskan. Di sisi jumhur para ulama, Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni menyatakan bahawasanya wasabi, kanak-kanak itu idza kana lahu 10 sinin wa aqal al-Islam fa aslam fa huwa muslim. Kanak-kanak yang dah 10 tahun dan faham Islam, dia menganut Islam, dia dikira Islam. Sebab apa dia kira 10 tahun? Dia kira hadis tu. Hadis muru auladakum bisalah wa hum abna'u 10 wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Suruh anak semayang umur 7 tahun dan pukul dia ketika umur 10. Ni hak dengar bukan Islam, dia kata tengok Islam pukul. Pukul tu bukan maksud pukul yang pancur, pukul mendidik. Itu pun pukul itu setelah 3 tahun, sehari 5 kali suruh. Kali 360 hari, kali dengan 3 kali, berapa puluh ribu kali dah, berapa ribu kali dah. Kemudian barulah sikit, bukan bagi dia sakit, bagi dia ingat. Okey. Demikian itu kata dia, itulah pendapat Abu Hanifah. Pendapat di dalam mazhab Imam Ahmad. Itulah juga pendapat daripada Ishaq bin Rahawai, pendapat Ibnu Abi Syaibah. Cuma dia kata dan Syafi'i wa Zufar. Imam Syafi'i dan Zufar kata tak sah Islam dia. Apa maksud tak sah Islam dia? Maksudnya dia tak diambil kira daripada tempoh tu. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau dalam kitab dia kalau kanak-kanak belum baligh itu datang pada kita dan dia wa wasafatil Islam, dia istiharkan dia Islam, kata Imam Syafi'i, jangan dikembalikan kepada keluarganya. Jaga dia. Kalau dia dah faham Islam, bila baligh baru kita istihasah. Kerana dia nak kira masalah amalan. Amalan bila yang mula dikira dosa dan pahala ni? Kena baligh lah. Kan rufi al-qalam anisalah, dia angkat qalam daripada 3 tu. As-sabi hatta yablugh, kanak-kanak sehingga dia baligh. Dalam kitab Muhadzab dia kata jika dia datang kanak-kanak tu wa wasafatil Islam la turad ilaihim, jangan bagi balik kanak-kanak tu kepada mereka. Tu Muhadzab Asy-Syirazi, kitab mazhab Syafi'i. Kerana dia kata kerana narju Islamaha, kita harap dia jadi Islam ke depan. Kalau kita inturaddu ilaihim, jika kita bagi balik kepada mereka, nanti mereka akan paksa mereka atau halang dia daripada Islam. Jangan bagi. Kalau nak ikut kitab mazhab Syafi'i lah. Kita taklah sampai kita tak bagi kamu ada. Kita hanya meminta peruntukan kita untuk mengajar Islam kepada dia. Di dalam sebuah negara
Majoriti orang Islam yang mengisytiharkan agama rasmi, agama persekutuan negara ini ialah Islam. Kita nak ajar dia aja Islam, nak bagi dia tahu environment Islam. Apabila dia umur 18, Imam Syafi'i kata baligh, bukan 18. Baligh tuan-tuan tahu 15, ataupun sebelum daripada itu tumbuhnya bulu hari-hari, ataupun dia bermimpi, ataupun dia haid. Tetapi kita tak tahu sejauh mana dakwah mereka. Bagi kita, kita telah memainkan peranan kita. Budak-budak tu mungkin setahun dua lagi mereka akan 18. Jika Allah menghendaki kebaikan untuk mereka, mereka akan ingat Islam yang pernah diajar pada mereka. Mereka berhak untuk memilih Islam, agama Islam ini. Kita tak ada kerugian. Pak, ia satu perjuangan. Sekarang orang kata, perlih dah kalah. Ini bukan main bola. Ini soal maruah kamu semua. Bagi umat Islam dalam negara ni. Zaman orang Islam, masa tu Islam tak nak kuat. Ramai tak pakai tudung. Kampung-kampung pun minum 1 tapak ke depan, 3 tapak ke belakang. Zaman Natrah. Bapa keluarga dia nak ambil daripada pak angkat dia, nak tukar dia supaya kembali kepada agama dia. Anak Belanda, tuan-tuan tengok, satu Melaya buat demonstrasi. Singapura demonstrasi, lawyer bangkit, bantah kes itu, duka cita dengan peristiwa itu. Satu akidah kanak-kanak yang diubah. 3 orang. Sebagian orang mulai, awak mufti Perlis tak bersuara ni? Dalam Malaysia satu mufti je kah? Tak, saya tak kata tanya dia tu pasal dia negeri lain. Tu saya tanya macam tu. Kemudian, bukan soal itu. Kita bukan masa untuk berbalah. Masanya ialah kita bersatu untuk menyatakan hal ini. Bukan isu mufti saja yang bertanggungjawab. Semua kita mesti bersuara. Bagaimana mungkin keputusan bahawasanya satu orang tak boleh, umur dia 17 tahun, dia tak boleh menerima Islam selagi mak atau bapak dia tak bersetuju kedua-dua belah pihak. Walaupun bapak dia dah setuju ataupun mak dia dah setuju. Tapi Islam adalah perkara yang ada di dada satu orang. Kalau dia Islam dan betul Islam dia, di sisi Allah dia Islam. Perlembagaan ke, apa yang ditulis dalam kad pengenalan ke, pendaftaran dia tak menentukan Islamnya. Yang menentukan Islamnya ialah akidahnya. Tetapi kita berjuang dalam hal ni bagi membolehkan orang kemudian untuk menganut agama Islam ini. Itu isunya. Telajak 3 sila pergi azan. Tadi saya ceramah sampai subuh.
Saya jawab beberapa soalan. Satu soalan ni, ada satu kertas ni banyak soalan dia, tapi saya tangguh minggu depan sebab apa? Banyak. Setiap soalan ni soalan teknikal yang kena ambil masa panjang untuk jawab pasal dia hadis. Saya nak jawab pasal masa kita tak banyak. Ni hak ringkas, hantar dulu. Saya tanya, jawab yang hantar dulu. Saya di negeri S. Saya tak tahu negeri mana. Singapura boleh, Seremban boleh. Seorang AJK masjid menyatakan kepada saya, aku okey tak kunut subuh, sujud sawi je lah kalau tak kunut subuh. Bagaimana tu? Ni tak payah jawab lah. Kita tidak menganggap kalau tak kunut subuh kena sujud sah. Itu pegangan yang kita ajar dan kita pegang di negeri ini. Habis itu dia kata itu pendapat dia. Pendapat itu seperti di dalam mazhab Syafi'i. Ini masalah khilafiyah. Yang kata kena kunut pun khilafiyah, yang kata tak kena kunut pun khilafiyah. Dia jangan dok kata orang yang tak kata kena kunut dia khilafiyah. Dia yang kata kunut pun khilafiyah. Cuma tarjih kita seperti mana dalil-dalil yang kita sebut sebelum daripada ini, alasannya tidak ada kunut berterusan pada waktu subuh. Hadis yang menceritakan Nabi kunut pada maghrib, subuh dan seumpamanya, kita telah bahas hadis Anas dan seumpamanya itu, membabitkan kunut nazilah seperti yang sedang kita lakukan di Perlis ni dah lebih dah 100 hari lah. Siapa main Perlis dia tak dia kata tak ada kunut subuh tu, subuh dah kunut. Mungkin dia tak sembahyang zuhur berjemaah di Perlis. Di Perlis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sekarang ni ada kunut. Sebab apa? Umat Islam sedang berperang dengan Israel di Palestin. Ada orang kata yang tu sebulan je. Yang tu pun keajaiban pandangan. Nabi kunut sebulan kerana kebetulan ketika itu peristiwa kejadian itu sebulan, tapi para fuqaha menyatakan bahawasanya ia berterusan sehingga selesai hal itu. So, cumanya yang nakal, yang teruk, yang bertanggungjawab depan Allah Ta'ala, siapa? Yang duk ceramah pergi kata, di Perlis ni kata, siapa tak kunut masuk api neraka. Siapa kunut masuk api neraka. Itu dia create perkataan itu dengan cara dia sendiri, menimbulkan al-adawatu wal-baghdha di kalangan umat Islam. Kemudian dia merasakan dia mengajar agama. Dia berbohong dan dia akan menjawab benda tu di depan Allah, kerana dalam dunia ni majoriti orang tak kunut subuh. Pergilah ke India, Pakistan, ke luar negara, ke Teluk ke apa, tak kunut subuh. Kalau tak kunut subuh menjadi sesat, Masjidil Haram, Masjid Nabi, semua, adakah kamu menyatakan mereka semua sembahyang tak sah? Soalan yang berikutnya, ada nampak gambar orang bagi hadiah hari jadi kat Datuk. Adakah Datuk sambut hari jadi? Apa hukum sambut hari jadi? Kacau. Saya tak kata masalah hari jadi ni suruh sambut ke tak suruh sambut, saya tak memberi pandangan. Kerana jika satu orang tu dia sambut di atas dasar bukan kaitan dengan agama, tidak kaitan dengan kepercayaan, satu seronok-seronok kehidupan, petang-petang pergi minum kopi, malam pergi minum teh, itu style hidup yang tak dikaitkan. Sunat minum kopi lepas asar, dia tak kata. Sunat minum teh lepas isyak, dia tak kata. Dia memang minat dia. Sampai hari kelahiran dia tu, dia pergi makan kek. Jadi tak ada apalah selagi dia tak kaitkan itu dengan agama, dengan syariat. Saya hari jadi saya, tuan-tuan tak sebut pun tuan-tuan tahu, 1 hari bulan 1. Tapi saya tak apa mahal, takut orang tahu kata saya tua. Masa muda-muda dulu,
Seronok anak abang. Nampak aku tua sikit, abang jangan main-main. Dan anak tua sikit, tak maulah abang. Lepas dah tua dia ni. Terpulanglah pada orang masing-masing selagi dia tak kaitkan dengan apa-apa kepercayaan. Cumanya, sikitlah saya nak buat. Tambah hari-hari, bukan saja hari-hari jadi. Every day. Every second dalam hidup kita ni. Kita sebenarnya mendekatkan kita kepada saat kematian. Hatta idza jaa ahadukum maut qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bila satu orang bila sampai tempoh dia tu, kematian dia tu, dia kata, wahai Tuhanku, boleh dah bagi sikit je tambah. Aku nak sedekah. Dan aku akan jadi orang baik. Allah kata, tak akan dilewatkan untuk satu nyawa apabila sampai tempoh dia. Sikit pun tak lewatkan. Wallahu khabirun bima ta'malun. Tuhan tahu apa yang kamu buat. Kalau tambah pun macam tu kat kita. Satu. Bukan kata tak boleh, tapi untuk kita ingat. Pasal baru ni pun ada orang kata agak, saya nak respon benda yang sama. Baru ni pun ada orang tanya saya, ataupun saya sebut benda ni juga. Kedua, tuan-tuan. Allah kata pada kita apa? وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغت أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ringkas. Kami pesan kepada insan supaya buat baik dengan kedua ibu bapa. Mak dia mengandungkan dia susah dalam keadaan, dan melahirkan dia dalam keadaan susah. Mengandung dan menyusu 30 bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan menyusu 30 bulan. Menyusu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24. 30 tolak 24 berapa? 6. Perubatan moden juga kata paling singkat manusia boleh duduk dalam perut mak dia untuk lahir 6 bulan ke atas lah. 6 bulan ke atas. Hatta idza balagha ashuddahu. Sehingga apabila insan telah sampai kepada umur matangnya. Tuan-tuan, matang berapa? Berapa umur kita matang? 56? Berapa agak-agak kita rasa kita matang sikit? Sebelum tu macam bodoh-bodoh cerdik. Hatta idza balagha ashuddahu, sehingga apabila telah sampai kepada umur kuatlah, maksud tubuh dah kuat, sihat. Tak tahu berapa lah, 18 ke 15 ke 20 kan. Bukan matang apa, kita faham lah. Wa balagha 40 sanah, dan sampai pada umur 40. Paling teruk nak gelong pun tang 40 jangan gelong. Tuan-tuan faham gelong kan? Paling teruk satu orang nak penin pun sehingga Tuhan kata sampai umur 40. Tengok makcik-makcik kita ni macam baru 41, 42 ni.
Wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bila sampai umur 40, kita akan kata, Tuhan kata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku agar aku tahu bersyukur di atas nikmat yang kau berikan padaku. Tuan-tuan, nak sampai boleh bersyukur susah. Mulut boleh kata aku ni syukurlah, macam ni. Betul-betul syukur itu berada dalam dada kita. Tuhan saja yang tahu. Sehingga kita jadi hamba yang bersyukur. Sehingga kita sentiasa merasa bersalah di hadapan Allah di atas segala kurnia yang Allah bagi kepada kita. Kurangnya syukur. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Abu bi dzambi. Aku mengaku banyak dosa aku. Aku mengaku banyaknya nikmatmu. Aku mengaku banyaknya dosaku. Sehingga kita rasa tak tahu nak buat apa, tapi nak syukur. Nak terima kasih kepada Allah ni sampai tak tahu macam mana. Tapi terhimpun rasa terima kasih itu, syukur itu memenuhi dah. Tak boleh kita capai itu. Kita kena minta Tuhan bagi kat kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, berilah kurnia agar aku dapat bersyukur di atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua ibu bapaku. Wa an a'mala salihan tarda, supaya aku dapat beramal soleh yang engkau redha. Ni pun satu, tuan-tuan. Nak amal soleh pun kena minta ke Allah ya. Kalau tidak, kita main masjid, fikiran kita macam-macam. Kita sedekah, kacau kita. Sehingga amalan yang Allah redha itu ikhlas kepada Allah, sama macam yang diajar oleh Nabi. Kadang-kadang beramal juga nampak ikhlas, tapi dia pikau amalan siapa pun tak tahu. Kadang-kadang ikut sunnah dah, tak ikhlas pula. Kemudian sambung doa tu apa? Wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah, tolonglah baiki zuriat keturunan aku. Dah umur 40 dah, anak pun dah mula dah. 15 tahun dah mula naik. Kalau ketika umur 40 dulu tak sempat, doa tu yang 60 pun kena baca. Baikilah zuriat, baiki untukku zuriat keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertaubat padamu wahai Tuhan. Aku termasuk di kalangan orang yang menyerah diri. Tuan-tuan, saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan. Semua peristiwa-peristiwa yang lepas dalam hidup kita ni, apa yang tertinggal? Tadi interview makcik umur apa makcik? Makcik ni 60 dah. Macam mana orang tahu kita 60? Kita abang lah kan. Makcik dulu mana? Makcik ni dulu pencen sekian, kerja di sekian, penuh pinderi sekian. Apa yang tinggal? Yang tinggal hanya cerita. Betul tak? Yang tinggal hanya kita habaq ke orang. Tuan-tuan, kalau kita buat salah pada orang, kesalahan tu dah buat dah. Nak patah balik masa tak boleh. Kok ada time machine boleh patah balik? Tak boleh. Dah buat dah salah tu. Apa yang kita boleh buat? Kita buat salah pada satu orang, jumpa dia. Apa boleh buat? Jom kita sama-sama patah balik. Boleh? Apa yang boleh? Perkataan dia boleh, kan? Tuan, saya mohon maaf atas salah saya. Betul tak? 40 tahun umur telah berlalu. 50 tahun umur berlalu. 60 tahun berlalu. Segala salah yang telah kita buat, apa yang boleh kita buat? Hanya minta maaf minta ampun pada Allah. Itu saja yang tinggal. Masa tak boleh patah balik.
dan minta dia baiki benda yang nak depan, hal yang kehadapan. Dahulu mungkin anak-anak kita silap sikit didik. Wa aslih li fi zurriyati, baikilah untuk aku zuriat keturunanku. Tuhan pun tahu kita salah. Tuhan jawab ayat tu apa? Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang mana kami terima yang terbaik yang telah mereka lakukan, dan kami maafkanlah salah-salah mereka. Allah, kita banyak salah. Jumpa satu orang ni manusia, tak apalah, yang lepas tu lepaslah, kita maaf. Lega tak? Umur kita 40, 50. Kita sebut Tuhan kata. Tuhan kata. Kata di mana? Dalam ayat Quran. Wa natajawazu. Tuhan akan maafkan dosa-dosa yang lepas. Di dalam ahli-ahli syurga, janji yang benar yang mereka telah dijanjikan. Tuan-tuan, umur telah berlalu pergi. Masa tak boleh kembali kita mengutipnya. Yang ada hanyalah perkataan kita untuk memohon keampunan dan meminta kemaafan daripada Tuhan. Salah, semua orang lakukan. Silap, semua kita lakukan. Tapi mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, memberikan kita harapan untuk melihat ke hadapan. Allah jadikan ni, dulu atlet ke, kuat ke, siapa ke, bila main 60, 70, 80, tak payah duk habaq mana. Tadi cikgu Derus kata dia tak mau makan, buka puasa sekali dengan saya. Sebab apa? Telan saat ni, berapa minit kemudian baru boleh jalan elok. Samalah manusia. Tuhan jadikan. Masa kita muda-muda dulu, kecil-kecil dulu, makan macam-macam sedap. Betul tak? Sekarang tua makanan tu, duit pun ada, boleh beli. Tak apa sedap lah. Dulu tak ada raya sebulan, kita raya dah, seronok. Teringat raya pun seronok. Sekarang hari raya datang, macam tak raya, dia kata. Betul tak? Supaya Allah jadikan kita semua nak tinggal tempat ni. Tak syok lah tempat ni. Tak banyak dah yang menarik di sini. Dia sedang sediakan kita tempat lain yang keindahannya tidak boleh ditandingi. Kalau di sini pun tak syok, pergi masuk yang lebih tak syok lagi, tak seronok lagi. Di sini pun tak bahagia, dah hujung masuk ke tempat tak bahagia, rugilah kita. Tapi kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Terpanjanglah pula saya, tuan-tuan pergi tanya hari jadi buat apa. Sikitlah saya jawab soalan kawan ni, kesian dia tanya banyak. Abdullah bin Ubay bin Salul, adakah dia tergolong dengan para sahabat? Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul tu bukan tok dia. Salul tu macam kita sebut dulu ialah ibu dia. Nama dia Abdullah bin Ubay, dia tambah satu lagi ibnu Salul, anak kepada Salul. Salul tu mak dia. Abdullah bin Ubay tu. Adakah dia sahabat Nabi? Dia tak sahabat. Sebab apa? Sahabat tu syarat dia, tarif dia, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal iman. Kata ulama-ulama hadis, sesiapa yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati di atas iman. Kalau jumpa, Abu Jahal, Abu Lahab jumpa saja tak badan. Jumpa saja. Tapi siapa yang berjumpa dan beriman, tak tengok pun tak apa, yang penting jumpa. Macam mana tu? Ada sahabat yang buta. Dia tak? Jumpa Nabi tak? Jumpa. Tengok tak? Tak tengok. Dia sahabat seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum. Buta.
Seperti rajulun dharir yang datang jumpa Nabi dalam hadis Tirmizi. Mereka buta, tapi dia jumpa Nabi. Tapi kalau tak jumpa Nabi, walaupun Nabi berutus surat dengan dia, dia tak jadi sahabat. Seperti Najasyi, Ashamah, Najasyi, Maharaja Habsyah. Dia hantar surat pada Nabi, Nabi hantar surat pada dia. Dia bayar mahar, Nabi kahwin dengan Ummu Habibah. Nabi semayang jenazah dia, semayang gaib. Tapi dia tak sahabat. Sebab apa? Tak pernah jumpa Nabi. Dia duduk di negeri dia tak mai. Jumpa. Wa amana bihi, kena beriman. Kalau beriman mati kafir macam munafikin, tidak jadi sahabat. Mati dengan orang-orang yang murtad, yang keluar, mereka tak sahabat. Wa mata 'alal iman, dan mereka hendaklah mati di atas iman, baru dia jadi sahabat. Mereka itulah yang Nabi kita, la tasubbu ashabi, jangan kamu maki sahabat-sahabat aku. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.